Waalaikumsalam, Mami jemput. Terima kasih dapatlah hadir untuk kita bincangkan sedikit tentang masalah berkaitan dengan PDPR lah. Ni untuk Amir nak buat catatan ke apa benda. Okey, untuk makluman Amir, kita dah buat PDPR selama 2 minggu sebelum cuti. Jadi daripada data yang saya dapati berkaitan dengan kehadiran dalam PDPR, kehadiran ni sangat penting lah. Okey, dari kehadiran yang kita dapati itu secara keseluruhan mengikut arus perdana dan juga pendidikan khas, kita dapati masalah utama dari segi kehadiran ialah berkaitan dengan murid asli, iaitu 68% tidak hadir. Daripada 25 orang tu yang hadir hanya 8 orang saja. Jadi kita nak bincang sikitlah berkaitan dengan masalah ini ya. Jadi saya nak tanya Amir, adakah apa kaedah yang kita pakai untuk PDPR ni secara keseluruhannya lah, yang biasa yang kita pakai lah di sekolah kita ni? Okey Puan, terima kasih atas soalan itu. Kaedah yang kita gunakan dalam PDPR selama 2 minggu ini, kita gunakan secara offline, yang paling penting ni offline, dan kemudian kita gabungkan bersama online, yang mana mereka sama-sama yang online ni kita gunakan kaedah Zoom ataupun Google Meet lah. Dan juga yang paling utama, terutama yang murid-murid asli ni, kita gunakan offline. Sebab kita offline kita buat rakaman, ada juga daripada studio dan yang telah dibina oleh guru itu sendiri sebagai satu bahan. Okey. Seterusnya saya nak tanya, adakah jadual ataupun peruntukan masa kita ni sesuai, ataupun kita ni memang ikut SPI ke, ataupun berat sangat ke sehingga kehadiran tu agak terus? Setakat ni kita mengikut garis panduan yang telah diberikan oleh pihak PPM, kita mengikut SPI yang ditetapkan, yang ditetapkan, dan mengikut panduan tersebut memang kita bersetuju, tetapi kita cuma ikut kesesuaian sekolah kita lah. Sekolah kita cuma kalau boleh sebelum ini kita lakukan mungkin sampai 4 atau 5 mata pelajaran, tak mampu. Jadi kita gunakan 3 mata pelajaran saja yang kita gunakan masa dan tidak terbebani oleh guru dan juga murid-murid sendiri, dan parents sendiri berasa macam gembira, selesa dengan bantu anak-anak. Seterusnya, okey, kita dah guna kaedah rasanya macam sesuai, peruntukan masa pun kita dah ikut, bersesuaian dengan keadaan tempat kita lah. Okey, seterusnya bagaimana kita nak supaya benda ni meningkat, bagaimana kaedah info kita nak sampai kepada murid-murid ni? Nak tanya, nak bagi makluman kepada ibu bapa ke, ada medium apa yang dipakai, yang banyak dipakai lah? Okey, setakat ini yang paling popular kita gunakan WhatsApp. Kita ada pemakatan faham WhatsApp, dan kemudian Telegram. Telegram kita baru kita aplikasi yang terkini, yang supaya dapat data-data pun, storage pun kurang, jadi kita gunakan Telegram. Dan setiap kali info-info yang disampaikan tu kita fokus pada ibu bapa, ibu bapa yang mungkin terkesan, dan ada mungkin anak-anak mereka yang tak dapat masuk joint venture. Jadi kita sama-sama kita calling mereka atau kita hubungilah, biar hubungi mereka. Okey, maksudnya cikgu kelas menghubungi selalu. Ya, itu guru untuk kelas maklumkan tentang PDPR ni lah. Okey, seterusnya adakah mungkin kerana bahan yang kita gunakan tu adakah sesuai atau tidak yang menyebabkan tak datang, tak hadir untuk menyertai PDPR? Okey, bahan yang kita gunakan ni untuk PDP ni sebenarnya pada masa ini sesuai lah, itu mengikut cuma ialah kekangan peranti-peranti. Kalau mereka peranti ada, cuma dari segi data. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan tu memberikan impak kepada mereka. Sebenarnya mereka suka kepada bahan-bahan yang digunakan ni. Ataupun mungkin kalau kita tak guna peranti, kita ada kaedah lain yang modul. Kita gunakan modul. Secara offline ni kita gunakan modul dan juga lembaran kerja. Yang mana kita akan berikan, itu kita sebelum cuti sekolah kita dah berikan dahulu kepada mereka. Jadi mereka dah tahu. Cuma dia lah tak buat lagi mungkin. Ya, okey. Okey, saya nak tanya juga, bila kita dah bagi semua ni, mungkin dia rasa tak ada apa-apa lah, tak buat pun tak apa kan. Adakah cikgu-cikgu ni secara keseluruhannya melaksanakan PBD? Dan macam mana cara melaksanakan PBD yang cikgu-cikgu buat ni? Ya, Puan. PBD amat penting. Itulah satu daripada jantung dalam pemeriksaan atau pentaksiran kita, yang mana kita nak menilai murid-murid ini. Jadi kepada guru-guru, mereka menggunakan kaedah yang
paling mudah ialah pemerhatian. Dan kemudian secara lisan kita lihat dalam Google Meet juga kita melihat mereka melakukan hasil kerja, tugasan-tugasan kerja yang diberikan, dan sampai itu kita memantau secara maya mereka memberikan pandangan, memberikan soalan. Jadi kita tahu mereka yang mengambil bahagian. Pada mereka yang tidak mengambil bahagian, kita secara Google Meet kita gunakan secara offline dan hasil-hasilan mereka dihantar kepada mereka dan kita akan nilai dari segi itu. Okey, terima kasih yang Tuan Amir. Okey, seterusnya apakah strategi kita nak menarik minat ni supaya yang 68% tak hadir daripada kalangan murid asli ni, murid lain kita tak ada masalah sangat saya nampak. Jadi macam mana kita nak menarik minat mereka ni untuk menyertai PDPR ni sebenarnya? Ya Puan, memang betul. Memang kita sekolah kita memang dari segi itulah kita nak mencari satu minat murid, terutama anak asli ni. Kalau urus perdana tak ada masalah. Kalau anak-anak asli ni kita dah saran kepada ibu bapa, kita dah berikan info kepada ibu bapa betapa pentingnya PDPR tersebut, dan kita akan berikan satu ganjaran kepada mereka. Kita akan salah berikan satu ganjaran mereka seperti sijil. Itu memang sangat penting lah. Mereka yang sentiasa masuk dalam PDPR kita akan berikan sijil, dan juga satu mungkin kita berikan hadiah sebagai budis untuk mereka menarik minat, sentiasa masuk. Anak-anak asli ini memang suka pada ganjaran. Jadi kita perlu berikan satu impak yang baik untuk dalam PDPR kita. Okey, selain daripada sijil, ganjaran, bagi info, ada tak lagi benda lain yang kita rasa boleh untuk menarik minat murid-murid ataupun ibu bapa lah? Mula-mula mungkin ibu bapa. Ya, untuk kita berikan. Adakah kita ada satu WhatsApp group ada? Adakah hasil murid ni dipaparkan di dalam WhatsApp group mereka sendiri? Ya Puan. Di dalam kelas tu ada, ya, saya nampak. Betul. Dalam grup WhatsApp ni mungkin kita tak masukkan sebelum ni tak? Macam mana? Okey, hasil murid tersebut kita paparkan sebagai satu gambaran. Gambaran yang muka, dan kemudian kita berikan ucap tahniah, kita berikan satu supaya mereka minat, supaya mereka tahu bahawa tahap hasil keberhasilan mereka lakukan tu dihargai. Okay. Selain pada tu mungkin mak bapak dia bila dah tengok kan, ya betul, anak orang ni buat, ya, anak betul, saya tak betul. buat. Mereka berlumba-lumba, Itu yang saya dapatilah daripada pemantauan kita buat. Okey, bagaimana peringatan tentang PDPR ni dibuat? Okey, seperti yang maklumkan ataupun seperti yang disarankan, macam guru besar sendiri pun saya terima kasih kepada cikgu kerana memberikan informasi terlebih dahulu, informasi terutama dalam satu hari satu info tu yang mana mereka akan memberikan respon, dan pihak guru kelas sendiri akan terlebih dahulu sebelum permulanya PDPR pada esok hari. Kami akan memaklumkan kepada guru kelas, saya memaklumkan kepada guru kelas supaya bersedia terlebih dahulu, dan bahan-bahan tu supaya anak-anak murid kita bersedia dengan apa yang telah seperti dalam jadual yang telah disarankan, supaya mereka bersedia dan dapat dapat memastikan perjalanan PDPR itu berjalan dengan lancar. Jadi sebelum tu supaya murid dengan ibu bapa tahulah itu ada kelas, apa kelas masalah dia. Okey, seterusnya saya nak tanya, bila strategi yang kita bincang ni, nak bagi hadiah, nak masukkan paparan semua tu, nak kita dilaksanakan. Okey, strategi ni kalau seboleh-bolehnya kita ada berkadang bersemuka lah, bersemuka. Kalau tapi setakat ni dalam masa PKP ni kita tak dapat nak memberikan impak yang ataupun kita nak melakukan seperti itu. Tapi selepas PDPR yang akan dijalankan akan minggu ini, bermula pada 13 hari bulan ini, kita insyaAllah kita akan lakukan seperti yang telah dirancang lah itu tadi, supaya kita dapat segala token, segala sijil, segala goodies ataupun kita berikan supaya ganjaran atau menarik minat murid-murid ini supaya hadir atau dalam menyertai PDPR kita. Okey, tempoh masa yang kita nak bagi untuk nak laksanakan strategi ni, seminggu ke 2 minggu ke? Ya Puan, kita seboleh-bolehnya kalau kita dapat dalam masa seminggu tu setelah kita PDPR kita berjalan, kita nak melihat apakah dia punya hasilnya ada tak kesan, tak murid akan menjawab adventure tak, itu contoh yang anak-anak sendiri sentiasa minat ke tidak dengan PDPR. Agaknya kita nak sasar berapa peratus ni untuk
peningkatan berapa peratus ataupun berapa peratus yang kita nak capai. Sekarang ni kita hanya ada 32% aja yang saya tengok 32% aja yang hadir. Jadi kita nak berapa persen agak daripada murid ni yang hadir? Ya puan. Persen yang seperti yang puan katakan tadi, memang kita nampak murid ni 60% tu 8% ni satu ayolah Angka yang besar angka yang besar lah. Jadi kita nak sasarkan kalau murid tadi, kalau 68% tu lebih kurang dalam 17 orang yang tak menyertainya. Jadi kita nakkan supaya mereka susut lah yang tidak hadir ni, bagi kepada yang hadir. Mungkin kita minta dalam 17 ni tadi, kita yalah seperti yang kata yang hadir yalah, kalau dihitungkan cuma 8 orang. Ya. Jadi kita anjakkan kepada 15 orang tu lah, lebih kurang. Maksudnya kita nak tambah lagi 7 tambah orang lah. lebih kurang dalam separuh lagi lah. Separuh Daripada lagi. 30% tu nak tambah lagi pada 60% supaya cuba kita lihat betul ke tidak, dapat tak menarik minat mereka ni supaya Agaknya kenapa lagi yang sikit tu persen lagi, 40% lagi tu kenapa? tu cuba kita secara berperingkat. Murid asli ni kadang-kadang gila tadi tu tekangan daftar, dan kemudian kadang-kadang ibu bapa mereka juga tidak minat, sebenarnya tak ada menunjukkan minat dari segi pendidikan tu. Itu yang kita rasa macam satu kekangan lah untuk kita sendiri kan. Kalau dah ibu bapa tak minat, macam mana kita nak itu kan. Mungkin dia tak minat sebab mak dia tak tahu juga kan macam mana nak buat kan. Yelah itu lah, betul lah. Memang kadang-kadang sama-sama, sepatutnya ialah inilah cuba kita nak, kalau kita dapat berjaya menarik minat tu, alangkah gembira lah kita kan. Okay puan, itu dia saja yang saya rasa nampak lah. Okey, dan seterusnya lah, daripada apa yang kita dah bincang ni, kita dah tahu masalah dia. Kita dah tahu, kita ada lah cara kita nak selesaikan. Jadi saya berharap lah, saya pun nampak sebenarnya cikgu ni melaksanakan PDPR ni dengan baik. Saya dah nampak sebab saya ada di dalam semua grup kelas. Okey, jadi saya harap lah daripada perbincangan kita ini, kita dapat satu hasil yang lebih baik lah. Dan benda ni untuk anak-anak kita juga. Okay, jadi kalau dari segi Amir, ada sedikit Amir nak ulas tentang sesi yang kita buat hari ni. Macam mana sesi ni, apa kesannya? Sesi temu ramah ataupun sesi kita perbincangan ni memang sepatutnya sentiasa kita berjalan terus. Secara kronologinya saya suka. Sebab kita dapat mengambil cara cari penyelesaian setiap satu isu atau permasalahan, utamanya dari segi kurikulum, dari segi hand kita, kehadiran murid ni, kita gabungkan, kita cari penyelesaian. Bagus satu temubuan ini menjadikan lebih kita meningkatkan kemajuan sekolah kita, sekolah kebangsaan baru ni. Okey, terima kasih Amir untuk masa yang dah diluangkan ni. Dan saya harap apa yang kita dah rancang, kita laksanakan dan kita dapat hasilnya lah. Hasilnya untuk penjadian anak-anak kita lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan insyaAllah ada pun masalah lagi kita bincang lah macam ni. Supaya benda dapat diselesaikan dengan baik. InsyaAllah. Okey, terima kasih Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tidur dulu ya, Puan. Okey.